والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير وبعد. Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Haji Zabidi, pengurusi bagi Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram, ahli jawatan kuasa bagi masjid, ibu ayah Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para penuntut ilmu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul bagi meneruskan pengajian kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, yaitu pada bab berkaitan dengan adab penuntut ilmu di dalam majlis gurunya. Adab penuntut ilmu di dalam majlis gurunya. Kata saya menyebut dalam kitab ini pada babnya, ya, 134, okay. Jagalah adabmu wahai para teman di dalam majlis gurumu dengan taulan. Yang pertama, bagi seseorang yang menghadiri majlis dengan para guru, dengan para alim ulama, di dalam majlis mereka hendaklah kita menjaga adab kita dengan guru kita di dalam majlis, dan juga menjaga adab kita dengan para teman taulan. Teman di sini, taulan di sini teman, yaitu para sahabat, orang-orang yang hadir ke dalam majlis ilmu bersama dengan kita. Jadi di antara adab seseorang murid tadi di dalam majlisnya nanti akan disebutkan setelah ini. Manakala dengan teman, yaitu kita tidak mengambil tempat yang telah diletakkan tandanya oleh teman tersebut di tempat tadi. Ya, walaupun dalam masjid ini tidak ada bayaran untuk tempat yang kita duduk, tetapi adabnya ketika seseorang tadi telah meletakkan tandanya, contoh diletakkan mejanya di situ, maka hukumnya sama seperti seorang yang hadir dalam solat. Di tempat solat, kalau ketika seorang tadi meletakkan barang di tempat tersebut, kemudian dia bangun untuk menunaikan ataupun qada hajat atau seumpamanya ambil wudu, maka tidak sepatutnya bagi seseorang untuk mengambil tempat tersebut kalau ditanda tempat tadi. Contohnya diletakkan dengan sejadahnya, kain burdah yang diletakkan di bau diletakkan di situ, maka itu sebagai tanda bahawa dia akan hadir semula ke tempat tersebut. Diletaknya tasbihnya di situ, ataupun dipesan kepada teman yang berada di sebelahnya untuk dijaga tempatnya. Maka kita perhati dan melihat perkara tersebut. Tidak sepatutnya bagi seseorang, dan bukan tidak sepatutnya, malah haram hukumnya mengambil tempat tersebut. Haram, nah, bukan maksudnya harus diambil, kerana ini bukan dibayar katanya. Ini rumah Allah, ini luas, bukan kamu punya. Tak, bukan tu isunya. Isunya adalah kerana beliau telah datang dan duduk di situ terlebih dahulu, maka meraihkan hak orang yang duduk terlebih dahulu di tempat tersebut wajib dilaksanakan oleh seseorang. Jadi kalau kita hadir, tengok ada seorang teman kita dalam majlis telah berada di tempat tersebut, maka kita perlu beradab dengannya, tidak mengambil tempat tadi walaupun dia bangun daripada majlis tersebut, kecuali kalau ada tanda menunjukkan bahawa dia bangun keluar terus daripada majlis, barulah boleh kita mengambil tempat tadi. Dan yang seterusnya, tidak boleh kita melangkah teman-teman kita yang ada di dalam majlis, melainkan dengan izin. Tak boleh kita melangkah orang yang hadir ke dalam majlis ilmu dengan para guru. Maksudnya ada duduk tempat dan kemudian kita melangkah bahu mereka. Dan ini tidak ada adab.
maka perlu minta izin terlebih dahulu. Kalaulah tempat tadi terlalu sempit, maka diminta izin untuk dia melalui di celah-celahnya orang yang hadir tadi. Dan yang ketiga, ketika mana diberikan ruang oleh seseorang duduk di celah-celah di antara dua orang, dan ini adalah akhlak yang mulia. Kalau dua orang duduk dan kemudian dilihat ada seorang yang tidak ada tempat, maka dia pun merenggangkan sedikit di antara dua orang tadi untuk diberi peluang orang lain duduk di tengah-tengah. Maka yang duduk di tengah-tengah janganlah melampau pada ketika lagi dia dah duduk tengah-tengah, dia duduk lebih daripada orang yang asal duduk kat situ. Dia punya kangkang dia, dia punya lebak tempat apa ni bersila dia, dan dia nak selesa pada diri dia, sedangkan dua orang tadi telah memberikan peluang kepadanya untuk duduk di tempat tersebut. Maka perlu diraikan adab-adab itu, dan orang yang meraikan adab ini tidak akan dibenci sama sekali. Orang yang meraikan adab, orang ini akan disukai dan akan diberikan peluang berkali-kali kepadanya setelah itu. Jagalah adabmu wahai para teman di dalam majlis gurumu dengan taulan. Jadi jaga adab kita dengan wahai para teman, wahai para sahabat di dalam majlis gurumu, dengan para temanmu di dalam majlis. Di dalam majlisnya hendaklah dijaga. Majlisnya yakni majlis guru. Hendaklah dijaga, tahan lisanmu dan seluruh anggota. Ini kamu tahanlah lisanmu, lidahmu daripada bercakap sesuatu yang tidak sepatutnya. Dan adab berada di dalam majlis guru adalah as-sukun, diam, tidak berbicara di depan guru, tak bercakap, tidak tengok handset, ditutup telefon, ditutup handset tadi terus. Itu lebih baik. Dan kalau perlu tidak boleh ditutup, disilentkan handset tersebut. Ini zaman handset, silentkan handset. Kemudian menumpukan perhatian kepada majlis, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling kiri dan kanan tidak sampai. Istilah para ulama sufi, al-multafit la yasil, orang yang banyak berpaling tidak sampai dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tumpuan perlu diberikan. Salah satu caranya menahan lidah kita daripada berbicara pada bukan tempatnya, dan tidak bertanya selagi mana tidak diberikan peluang oleh guru tersebut. Nanti akan disebutkan setelah ini. Dan seluruh anggota juga ditahan. Tangan kita, kaki kita, kepala kita, seluruhnya ditahan daripada bergerak-gerak sehingga mengganggu majlis tersebut. Jadi kena diam, sukun. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in berada di dalam majlisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di atas kepala mereka burung, yang kalaulah burung berada di atas kepala mereka tidak akan terbang burung tadi. Dan kata ulama, ini menunjukkan kepada sukun, diamnya mereka di dalam majlis Nabi, tak bergerak, kerana burung tidak akan tetap di atas pokok yang tidak tetap. Jadi burung dia tak akan duduk diam atas pokok yang banyak goyang. Jadi maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah kelompok yang sangat menjaga adab di dalam majlisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kitab adab yang kita pelajari dari mana-mana kitab sekalipun, yang dikarang oleh al-Imam Khatib al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, yang dikarang oleh al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, yang dikarang oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar, yang dikarang oleh al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu taala anhu. Ini kitab-kitab adab yang dikarang oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimatul Majmu', yang disebut oleh para ulama yang baru. Contohnya seperti kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Saleh bin Ahmad Al-Ghursi rahimahullah dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim wa Manhajut Ta'lim wa Ta'allum. Juga karangan al-Imam Al-Syekh Muhammad Awwamah hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu syekhuna. Jadi kitab-kitab tadi kalau dilihat, kesemua adab tadi sebenarnya diambil daripada adabnya salafus salih, termasuklah adabnya para sahabat Nabi dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya diambil daripada situ. Adab mereka, ini adab ni warisan. Ini diwarisi
daripada jail, generasi ke generasi. Dan adab ini dilihat berdasarkan kepada amalan yang dilakukan oleh para ulama yang berguru daripada generasi ke generasi. Dan ini tidak akan diperolehi melainkan daripada orang yang berguru. Kalau seorang yang tidak berguru, maka dia tidak akan mampu untuk mengamalkan adab ini. Orang tak berguru, dia tak akan ada adab ni. Dan dia akan rasa pelik dengan adab ni. Dia akan rasa pelik kalau tengok anak murid cium tangan tok guru, dia rasa pelik. Dia akan rasa pelik kalau tengok anak murid susun kasut tok guru, dia rasa pelik. Dia rasa pelik kalau tengok anak murid khidmat pada tuan guru sehingga seakan-akan nampak ini lebih daripada raja. Dia rasa pelik pada waktu itu. Kenapa pelik? Karena dia tidak melalui jalan tersebut. Karena orang yang melalui jalan tadi, hakikatnya para guru tidak menyuruh para muridnya untuk melakukan sedemikian. Dan dia tak akan sebut pada muridnya, kamu kena buat macam ni dekat saya. Kamu kena buat macam ni dekat saya. Dan murid ketika mana telah mencapai kepada adab, maka dia sendiri yang akan melakukan perkara tersebut. Tujuannya sama seperti mana yang diniatkan oleh gurunya ketika menjadi murid kepada gurunya dulu. Sama. Ya. Kama tadinu tudan, seperti mana kamu melakukan sesuatu, kamu akan dibalas kembali. Ya. Man la yakhdum la yukhdam. Siapa yang tidak mengkhidmati, maka dia tidak akan dikhidmati. Ya. Siapa tidak mengkhidmati para gurunya, ilmu yang dia pelajari, maka dia tak akan dikhidmati. Jadi kita jangan heran bila tengok para guru dikhidmati oleh para muridnya, karena dia dulu juga berkhidmat kepada gurunya. Maka Allah Ta'ala membalas kembali khidmat tadi dengan apa yang telah dia lakukan kepada para gurunya. Dan gurunya tadi berkhidmat kepada gurunya sebelum tu. Dan gurunya pula tadi berkhidmat kepada guru sebelumnya. Dan bersambung sampai siapa? Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bersambung, bertitih sampai kepada Rasulullah. Maka para sahabat berkhidmat kepada Nabi luar biasa. Kalau kita baca dalam sirah, dalam hadis, Suhail ketika mana melihat Sayyidina Uqbah ketika melihat Nabi SAW dikhidmati oleh para sahabat Nabi waktu ketika mana perjanjian Hudaibiyah, suasana yang luar biasa. Waktu dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia tak Islam lagi pada ketika tersebut, melihat para sahabat ketika Nabi berwuduk, air wuduk Nabi tidak sempat gugur ke tanah, melainkan disambut oleh para sahabat Nabi. Dan air ludahan Nabi, malah kahak Nabi SAW yang diludahkan daripada mulut baginda yang mulia tidak sempat jatuh ke tanah, melainkan kesemuanya disambut oleh para sahabat. Yang tidak sempat untuk mengambil perkara tadi akan menyapu di badan mereka dengan badan yang telah terkena dengan sapuan bagi ludahan Nabi SAW. Nabi ludah, dia sambut, dia sapu di badan. Yang tak sempat sambut, ambil pada badan sahabat, disapu di badan mereka. Tengok apa yang disebut oleh Sayyidina Uqbah, dan juga para sahabat yang lain seperti Sayyidina Suhail yang melihat peristiwa tadi. Mereka kata, kami tidak pernah, saya dihantar untuk menjadi delegasi duta kepada kerajaan-kerajaan yang besar, Rom, Parsi, semua saya pernah pergi. Tapi saya tak pernah tengok seorang yang mengasihi raja seumpama para sahabat Nabi Muhammad mengasihi Nabi Muhammad SAW. Dan dia anggap seolah Nabi ni raja pada waktu itu. Jadi dibuat perbandingan. Tengok Kaisar Rom, tengok Kisra Parsi, tengok Tuba' di Yaman, tengok Raja Turki pada zaman tersebut. Kalau mereka hantar duta-duta Quraisy untuk bertemu dengan para raja, tak ada seorang pun yang melakukan kepada raja mereka sedemikian. Tetapi para sahabat Nabi melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan dia tak kata para sahabat Nabi ni berlebih-lebih, ini melampau, ini ta'assub. Tak sebut gitu. Ini ketika dia ucapkan tadi, diucapkan dalam keadaan dia tidak Islam. Dan dia cakap apa? Dia kata, saya tidak pernah melihat kecintaan yang melebihi kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Dia memaklumkan ini kecintaan. Ini bukan ta'assub, ini kecintaan. Tengok faham macam mana orang yang fitrahnya salimah, fitrahnya sejahtera,
memahami peristiwa tadi. Dan cuba tengok dengan fitrah zaman lah. Kalau dilihat peristiwa tersebut pada zaman sekarang, maka dia akan kata ini ta'assub. Ya, kita kata apa ni, dia katanya guru tadi mengajar murid untuk melakukan perkara yang melampau batas, keluar daripada norma fitrah seorang manusia. Apa ni, ambil kahak dan seumpamanya. Ya, kita tak disuruh untuk melakukan sedemikian ya, kepada orang yang kalau kita katakan selain daripada Nabi SAW. Tapi baik kalau seorang melakukan sedemikian, selagi mana benda tadi tidak najis. Kalau bukan najis, bukan ambil teh untuk guru, bukan ambil kencing untuk guru, jangan dijadikan contoh dengan satu dua individu atau satu dua kelompok yang melakukan dengan yang haram, kemudian disamaratakan kepada seluruh kelompok yang lain yang beradab dengan para guru. Faham? Yang tu. Jadi kalau faham yang tu, insya-Allah khair. Dia tak akan ada perasaan pelik. Tak akan ada perasaan apa ni, orang panggil apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jijik dengan perkara tadi. Ya. Sampai sekarang Wahabi duk pemain saya. Sampai sekarang. Kata saya ni minum air liok untuk guru. Sampai sekarang. Kalau tuan-tuan buka mana-mana, dia pun tak tahu nak kata apa kat saya. Lah kali, oh yang ni yang minum air liok untuk guru ni. Itulah kali. Tak ada hujah. Nak kata kat kita, dia nak bantai kita. Lah dia kono aku situ. Cerita bagi habis. Minum macam mana? Minum macam mana yang saya maksudkan tadi. Dia pun semua cerita ni, ambil air liok, tok guru ludah dalam ni, tuh. So saya minum. Macam tu. Tu fitnah. Nah, pada jelas kita cerita. Saya sebut dulu dalam satu cerita yang saya berjalan dengan guru saya, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, hafizahullah ta'ala, Syekhul Muhaddisin di Iskandariyah, yang ulama besar, cucu Nabi SAW, alim kabir, wali Allah Subhanahu wa taala. Dan la uzaki ala Allahi ahada. Saya tidak memuji seorang tadi, melainkan orang tadi dipuji oleh para ulama dan para salihin. Dan para awliya semuanya memuji Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, hafizahullah taala wa ra'ahu. Moga Allah taala panjangkan umur beliau. Ini muhaddis kabir. Satu hari waktu selepas dia kelas selesai di Masjid Mainak Syarqi. Ini saya cerita balik. Di Mainak Syarqi, masjid tempat beliau berkhutbah, dan beliau mengajar Sahih Bukhari di masjid tersebut. Dia hafal Sahih Bukhari, dia hafal Sahih Muslim, dia hafal Sunan Abi Daud, dia hafal Sunan Tirmizi, dia hafal Sunan Nasa'i, dia hafal Sunan Ibnu Majah, dia hafalnya Sunan Musnad Imam Ahmad. Hafal, kata beliau, Sunanul Baihaqi, Mu'zam Sunan Baihaqi, kata beliau dia hafal. Ini yang saya tanya sendiri kepada beliau. Kata Syekh hafal Kutubus Sittah? Naam. Kata dia, ya, saya hafal. Syekh hafal Musnad Imam Ahmad? Naam, saya hafal Musnad Imam Ahmad. Syekh hafal Sunan Baihaqi? Naam, Mu'zamuhu. Kebanyakannya saya hafal. Quran tu kira lah 30 juzuk tu. Nah, ini beliau. Jadi waktu ketika di jalan, selalunya orang akan ikut belakang dia ramai. Tapi hari ini tak ada orang. Dia jalan seorang-seorang dia. Selalu dia akan masuk bilik sebelah kiri. Bilik ni untuk dia sambut tetamu. Hari ini dia tak masuk bilik kiri, dia masuk bilik kanan. Bilik kanan ni bilik penjaga pintu masjid. Dia masuk bilik tu. Saya pun masuk sekali. Saya pun kata dekat Syekh. Syekh pusing belakang, tengok saya. Syekh tak kata apa. Itu saya kata kat Syekh. Saya kata dalam bahasa Arab lah. Saya terjemah balik dalam bahasa Melayu. Saya berkata, Maulana, boleh tak kalau saya inginkan sebahagian daripada dalam diri Sayyidi ada dalam diri saya? Syekh faham waktu tu. Syekh kata, buka mulut. Syekh suruh saya buka mulut. Syekh pun ambil ayat dia. Dia ambil sikit je. Dia puhlah mulut saya. Puhlah tu. Dia buat macam ni je. Bukannya ada tuih dalam ayat ni. Apakah bodoh ni? Ambil, dia puhlah mulut saya. Baik, saya nak tanya balik lah. Tak mana jijik? Benar tu? Ya, kalau tuan-tuan rasa jijik, silakan, tak ada masalah pun. Baik, seorang guru, kita bawa anak kita kecil jumpa dengan tok guru. Tujuan untuk apa? Untuk bagi kurma. Pergi tahnik tu untuk apa? Tok guru beli kurma. Beli kurma dekat ni. Pergi istaghfar, beli kurma, sumbatlah mulut anak tu sendiri. Kita pergi jumpa dengan tok guru dengan tujuan nak bagi guru tadi pepak kurma tadi,
dan diambil air liur guru tadi dan dicampur dengan mulut anak kita. Kan yang tu tujuannya. Yang tu tujuannya. Baik. Sekarang dibenarkan untuk budak tadi dicampur air liur guru dengan mulut budak tersebut. Baik, di mana pula hukum dia pula tadi tiba-tiba naik ke atas bila dewasa, jadi haram terus pada waktu tu. Hah? Kok mana ni? Jangan bincang macam tu. Ha? Baik. Minta maaf, atas sikit. Orang berkahwin, dia dengan isteri dia. Kalau dia cium mulut isteri dia, dia cium. Kalau bercampur air liur dia dengan air liur isteri dia, siapa nak kata haram pada waktu tersebut? Tak, dia tak akan rasa haram, dia akan rasa lazat pada waktu tu. Kenapa? Kerana ni dia cintai. Betul? Tak apa, tak angguk pun tak apa kalau tak kahwin lagi. Yang tu dia tak rasa jijik pula. Yang jijik ni fitnah. Ni yang jijik. Ni fitnah. Faham? Sampai masuk TV tuan-tuan ni. Sampai masuk TV. TV hijrah tak tahan. Tapi daripada turun habis lah semua. Ni. Bincang bab tu saja. Siap komen lagi bab minum air liur Tok Guru. Nak kata kat saya lah. Tak kata kat siapa lagi. Nak kata kat saya tujuan dia. Bincang bab ta'assub Tok Guru, dah kali minum air liur Tok Guru. Ajaib betul saya kata. Ajaib. Bayangkan tuan-tuan kalau sahabat Nabi ada pada waktu sekarang, pada waktu tersebut, kalaulah kelompok ni tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi SAW, mereka akan kata apa? Dah itu mereka kata, aduh Nabi SAW. Nabi tak apa, itu khusus untuk Nabi. Baik, mana dalil khusus? Khusus kena ada dalil. Mana dalil kata tu khusus untuk Nabi SAW? Kamu kata tu khusus untuk Nabi. Baik, apa dalil kamu kata khusus? Buat main dalil khusus. Nabi kata, dak, ini khusus untuk aku sahaja. Orang lain tak boleh. Kalau macam tu tidak ada tahnik nanti. Tak ada tahnik. Itu kena faham bagi elok dengan usul. Macam mana para ulama faham dengan masalah tadi. Tamam? Itu cerita dia. Itu kalau kata lepas ni, kalau tuan-tuan tengok dok komen lagi benda-benda macam tu, ini cerita dia yang betul. Yang saya cerita dah jadi. Apa rasa pelik sangat kah? Boyak ni. Tuan-tuan kalau mengaji fiqh, ni kayu ni, kayu sugi. Kayu sugi tidak dibenarkan kita menggunakan sugi orang lain tanpa izin orang tersebut, kecuali dengan niat untuk tabarruk. Khususnya dengan kayu sugi milik seorang alim, seorang soleh, seorang wali. Betul tak betul? Dalam kitab fiqh. Betul tak betul? Apa ni santri? Sebut dalam kitab fiqh. Dibincang dalam hukum fiqh, kayu sugi kalau hak orang punya tak boleh pergi guna, melainkan dengan izin orang tadi, kalau dia bagi izin. Kecuali kayu sugi itu yang orang soleh punya. Dia tengok kayu sugi orang soleh duduk tinggal atas meja, dia pun pergi ambil, dia perak buka mulut dia. Tujuan dia untuk apa? Untuk nak tabarrukan. Tapi kalau orang soleh tu tahu, lepas tu dia pula tak guna lah. Dia kata, Pak Long ni guna. Yang dok abang kat dia lah. Kita pergi tarik celek kat mulut je. Yang penting dia dah guna dah sebelum tu. Tujuannya untuk apa? Tabarrukan. Untuk tabarruk. Boleh. Orang ulama sebut dalam hukum. Baik, kenapa dibenarkan pada waktu tu? Kerana dah ada kesannya di kayu sugi tu. Kerana dah ada bekas air liurnya di tempat kayu sugi tadi. Tu tujuannya. Boleh faham tuan-tuan? Baik, kalau faham yang tu, kenapa dijijikkan benda yang tak patut dijijikkan? Lepas tu dikiaskan dengan benda yang tak sepatutnya dikiaskan. Sampai dikatanya, alah ni minum air liur. Lepas ni, Tok Guru pun dia pergi makan. Air kencing Tok Guru pergi makan. Ni apa punya jahil, murakkab, tahap gaban ni. Ajaib betul. Sampai tak boleh nak beza benda yang harus dengan yang haram. Tak boleh nak beza. Punyalah otak ni ada virus. Sampai tahap macam tu. Jadi, yang tu je. Jadi kalau faham macam tu, insya-Allah elok. Lepas tu kita kata, buat apa nak kena minum? Ya, tak mau minum sudah. Tak ada masalah apa. Kita pun tak suruh semua orang buat macam tu. Dan saya pun tak akan bagi kalau kata orang tiba-tiba mai kat saya, Ustaz, saya nak sikit air liur. Ish. Tambah depan orang. Faham? Saya pun pergi jumpa dengan Maulana Syekh Muhammad, itu pun di belakang orang ramai. Saya dengan Syekh saja waktu tu. Dan dia bagi, alhamdulillah. Nah. Dia bagi saya tu, buat macam mana? Dan barakahnya terasa sampai lah. Barakahnya terasa sampai lah. Dan Syekh hadir ke rumah saya di Pedu.
pernah mai rumah saya di Pedu dengan arwah isteri dia. Kemudian jauhlah di Kedah, Penang tak tahu hadir ke tak. Dia mai ke Penang tak silap. Pun dia pernah mai. No? Baik, itu ceritanya. Moga-moga kalau yang duk pernah dengar orang duk fitnah kata macam-macam tu, moga berhentilah daripada benda tu. Kalau tak berhenti juga silakan, tidak ada masalah. Dan saya dah maafkan kalau kata dia tetap lakukan begitu. Dimaafkan insya-Allah. Ana maaf tadi disebabkan kerana jahil. Kerana tak tahu. Kalau tahu, insya-Allah dia tak akan sebut benda-benda yang jadi fitnah kepada sesuatu. Tamam? Yang tu. Baik, beri perhatian pada ucapannya. Ni. Jadi dalam majlis guru hendaklah kita jaga, tahan lidah kita daripada mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Tahan jantung hati kita daripada bermain-main fikiran yang tidak baik terhadap guru kita. Atau kena jaga perasaan tadi. Dan juga seluruh anggota kita diam, sukun, tenang ketika berada di dalam majlisnya para guru. Beri perhatian pada ucapannya, hanya pena yang mencatat faedahnya. Dan beri perhatian penuh kepada apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Yang bergerak hanya pena sahaja. Pen kita sahaja yang bergerak mencatat faedah apa yang disebutkan oleh guru tersebut. Faedah-faedah yang dikeluarkan dicatat. Jadi cuma di sini saya sebut pena. Sebaiknya bagi seorang kalau nak menulis menggunakan qalam ar-rasas ataupun pensel tekan. Pensel itu, guna pensel lebih baik ketika mana menulis, karena memudahkan untuk kita padam kalau kita berlaku kesilapan pada tulisan tersebut berbanding dengan pen. Karena pen nanti kalau kita tersilap tulis, kita nak padam tadi terpaksa mengotorkan buku kita. Jadi sebaiknya digunakan pensel tekan. Itu lebih baik. Ini nasihat saya lah kepada para penuntut ilmu, untuk ketika mana mencatat tulisan daripada para guru dicatat dengan menggunakan pensel. Dan kemudian balik, kalau dia rajin, tulis pula dalam buku yang lain, baru tulis dengan pen untuk kekalkan tulisan tadi. Selepas mana dia dah saring semula apa yang telah dia tulis tadi. Tapi kalau nak tulis secara dalam majlis tu, ditulis dengan menggunakan pensel. Itu lebih baik. Dan ini selalu dipesan oleh guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Dan dia bila tengok saya guna pen, dia akan marah. Dia kena guna pen buat apa? Nanti kalau tersilap, macam mana kamu nak potong? Kamu akan terpaksa potong. Atau kamu kena liquid. Dan ini akan merosakkan buku kamu. Dia selalu pesan macam tu. Jadi saya pun terbawa dengan sikap tadi. Lepas tu dalam beg saya lebih banyak pensel daripada pen. Dan saya dulu tak suka bawa beg pen, apa semua ni tak suka bawa. Tapi lepas tengok guru saya punya ahwal, dia suka bawa beg, dalam beg pen tu ada dengan pemadam, dengan semua. Macam zaman sekolah balik. Saya pun kata, Tok Guru pun buat macam tu. Tekan kita. Buat hebat pada dia kan, bawa pen satu Jadi kita pun buat macam dia juga. Saya pun ada juga pencil case untuk bawa barang-barang yang berkait dengan tulisan ilmu dan seumpamanya. Sama. Jadi hanya pena yang mencatat faedahnya. Bertanyalah, jangan engkau malu pula. Jadi kena bertanya kepada guru kita ketika di dalam majlis. Ketika dalam majlis, hendaklah kita bertanya dengan apa yang kita tidak faham. Bertanya. Karena disebutkan dalam Al-Quran sini Allah Ta'ala menyebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ditanya kepada Al-Bahrul Habr, Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ditanya kepada beliau, bima nilta hadzal ilma, dengan apa kamu dapatkan ilmu ini wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan apa kamu dapatkan ilmu yang luar biasa? Sayyidina Abdullah Abbas menguasai keseluruhan bidang ilmu berkat doanya Nabi SAW. Ada satu kisah, kisah seorang alim yang masyhur diceritakan tentang, saya tengok balik kisah dia ni, ini ada dalam ni, kisah berkenaan dengan Al-Imam Taftazani radhiyallahu taala anhu. Ini kisah yang masyhur diceritakan oleh sahib kepada Syuzuratiz Zahab.
Iaitu Al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan tentang kisah ajib, kisah yang luar biasa yang berlaku kepada Al-Imam Taftazani radhiyallahu anhu. Siapa Imam Taftazani? Imam Sa'aduddin Taftazani. Sa'aduddin Taftazani pengarang kitab-kitab usuluddin, usul fiqh, dan juga balaghah, mantik dan seumpamanya yang sangat luar biasa. Diceritakan, saya baca balik dalam bahasa Arab, saya terjemah. Oleh siapa cerita ni? Imam Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syuzuratuz Zahab. Kana Sa'aduddin fi ibtida'i talabihi ba'id al-fahmi jiddan wa lam yakun fi jama'ati al-'adud ablada minhu wa ma'a dhalika fakana katsira al-ijtihadi. Apa kata Imam? Imam Sa'aduddin Taftazani pada permulaan menuntut ilmu orang yang sangat payah faham, ba'id al-fahmi, sangat faham payah, walam yakun fi jama'atil adud, tak ada seorang pun dalam murid Imam Adududdin Al-Iji, ini tok guru beliau, yang paling ablad, paling bodoh melainkan Imam Taftazani. Bahasa ablad paling bodoh lah, maksudnya balid, paling tak cerdik Imam Taftazani. Itu dia. Dan tapi dia sangat rajin, dia tak putus asa, ini orangnya rajin. Walam yu'isuhu jumuda fahmihi minat talab, dia tak pernah rasa putus asa untuk mengaji walaupun susah faham. Dia hadir majlis Imam Adududdin Iji, ini alim kabir, pengarang kitab ni Mawaqif, Mawaqif Al-Iji, ini kitab besar dalam ilmu usuluddin. Jadi hatta Imam Adud yudrabu bihil masal baina jama'atihi bil balada. Imam Adud sendiri kata kalau nak tengok yang bodoh, tengok Taftazani. Tu dia ambil tahu tu. Tok guru sendiri pula paku anak murid sendiri. Dalam majlis tempat tok guru pun kata tok guru kata, siapa yang nak tengok yang kata cerdik ni Taftazani lah. Dia tahu tu. Fattafaqa an atahu ila qulwatihi rajulun la ya'rifuhu faqala lahu qum ya Sa'ad linadhhaba ila siyar. Tengok, satu hari ada seorang lelaki datang bertemu dengan Imam Adududdin Iji rahimahullah, Al-Imam Sa'aduddin Taftazani. Dia sedang duduk dalam bilik dia di pondok dia tu, tengah duduk mengaji, duduk baca kitab balik. Walaupun dia tak faham, fiklah tak faham, balik baca balik kitab. Maka orang ni mai kata, qum ya Sa'aduddin, bangun wahai Sa'aduddin, jom kita berjalan-jalan, kata gitu. Imam Sa'aduddin tengok lelaki ni, dia tak kenal. Dia tengok lelaki tu, mana dia kata apa? Ma lisayri khuliqtu, aku bukan dibuat untuk berjalan-jalan, kata dia. Aku bukan dicipta oleh Allah untuk berjalan-jalan. Ana la afham syai'an ma'a mutala'ati, fa kaifa idza dhahabtu ila siyar wa lam utala'. Aku pi hadir majlis pun tak faham, macam mana aku nak faham kalau aku berjalan? Duk hadir majlis pun tak faham, kata dia. Tu nak pergi berjalan pula, nak faham kot mana, kata dia. Laki tu balik. Tak lama lepas tu mai pula. Qum ya Sa'aduddin ila siyar, kata dia. Jom jalan. Laki Imam Sa'aduddin jawab balik yang kedua macam tu juga. Masuk yang ketiga, kawan tu ajak lagi, dan Imam Sa'aduddin jawab pula yang ketiga sama juga dengan jawapan yang pertama tadi. Maka terus dia jawab balik, dia kata, dia balas terus kepada lelaki yang ajak dia jalan tadi. Dia kata, ma ra'aitu ablada minka, aku tak pernah tengok orang yang lebih bodoh daripada kamu ni. Muta'ati kah? Alam aqul laka ma lisayri khuliqtu, kan aku dah habaq, aku bukan dijadikan oleh Allah untuk berjalan-jalan. Aku main ni nak mengaji. Kalau aku mutalaah pun tak faham, macam mana kalau aku nak faham kalau aku berjalan? Tak faham kamu ni bodoh, kata dia. Maksudnya oleh Imam Sa'aduddin nak kata apa? Ada lagi yang bodoh pada dia. Maka kata lelaki ni, lelaki ni kata, faqala lahu ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka. Sebenarnya aku ajak kamu berjalan ni bukan saya saja, Rasulullah panggil kamu. Dengar Rasulullah panggil tadi, bangun terus dia waktu tu, tak kata apa. Tak ada dia kata ni, ni biar betul. Rasulullah mana ada dah zaman lah. Rasulullah dah wafat. Tak. Terus dia bangun waktu tu bila dengar Rasulullah. Tamam?
Maka bila datang jumpa dengan Nabi, dibawa lelaki ni bawa Sayyidina Imam Taftazani berjalan, bal kharaja hafian, tak pakai kasut terus jalan. Terkejut dengar Rasulullah panggil tu, bangkit tak pakai kasut, jalan tak pakai kasut, hatta wasala bihi ila makanin kharijil balad bihi Shujaira, sampai dia keluar negeri, maksudnya dalam kota tu. Imam Sa'aduddin berjalan dengan lelaki ni sampai keluar daripada kota, sampai satu tempat yang ada pokok-pokok macam hutan. Dan ketika sampai, fara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi tahta tilka syujairat fatabassama lahu. Dia jalan-jalan tengok, nampak Nabi di depan. Allahu akbar. Nabi dengan siapa? Dengan para sahabat. Yaqazatan. Ni bukan mimpi, ni jaga. Nampak Nabi dengan para sahabat. Nabi duduk di bawah pokok. Bangun beliau, berjalan, dan Nabi pun tersenyum tengok beliau. Dan Nabi kata, nursilu ilaika al-marrah ba'da al-marrah wala ta'ti. Kami hantar utusan kepada kamu untuk mai kat kami sekali, dua kali, kamu tak mai, no? Nabi sambil tersenyum lah. Kata Imam Taftazani, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alimtu annaka al-mursil. Ya Rasulullah, saya tak tahu kamu yang hantar utusan tadi ya Rasulullah. Kalau saya tahu, kata dia, wa anta a'lamu bima i'tazartu bihi, dan kamu lebih mengetahui dengan sebab apa aku tak datang ya Rasulullah. Kamu tahu, karena aku bagi tahu, kata, bukan untuk berjalan aku dijadikan. Dia tak bagi tahu pada permulaan, maksudnya gitu. Tapi beradab dia dengan lelaki tadi, nah, dia tak bagi tahu, kata lelaki itu tak abang pun. Tak. Dia tak, anta a'lam ya Rasulullah. Kamu lebih tahu dengan apa yang menyebabkan aku i'tizar untuk bertemu dengan kamu. Nah, kemudian bihi min su'i fahmi, kata beliau, saya tak boleh datang Rasulullah, kenapa? Karena saya ni lambat faham. Wa qillatu hifzi, kurang pula hafalan saya ya Rasulullah. Wa ashku ilaika dzalik, dan ini saya datang ya Rasulullah mengadu kepada kamu dengan kelemahan saya tersebut. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kata apa kepada beliau? Iftah famak, buka mulutmu, kata Rasulullah. Tengok, Rasulullah kata apa? Buka mulut. Maka dibuka mulutnya, wa tafala lahu fihi, Nabi ludah dalam mulut Imam Taftazani. Tu macam mana? Ni siapa yang cerita ni? Ibnu Imad Al-Hambali. Wahabi Rasul masuk campur dalam bab ni. Hampa duduk diam cukup. Nah, ni sebut dalam kitab Syuzuratiz Zahab. Tak mau, silakan, tak ada masalah apa. Nah, Nabi ludah dalam mulut Imam Taftazani radhiyallahu anhu, dan kemudian Nabi mendoakan beliau, kemudian Nabi mengarahkan beliau untuk balik, dan Nabi memberikan bisyarah, berita gembira kepada beliau bahawa kamu akan diberikan pembukaan wahai Sa'ad. Kamu akan diberikan pembukaan, kata Nabi SAW. Maka beliau balik, dan ketika sampai di majlisnya Imam Adududdin Al-Iji, wa jalasa makanahu fa awrada fi asna'i julusihi asya' dhanna rafiqatuhu min at-talabah annaha la ma'na laha lima ya'haduna minhu. Jadi bila mana dalam majlis tadi Imam Adududdin Iji tanya masail, dan siapa yang jawab soalannya? Imam Sa'aduddin Taftazani. Dia jawab. Kawan-kawan lain tengok buat pelik, depa pun tak faham dia jawab apa. Betapa balong ni, dah lah bodoh, jawab pun kami tak faham. Imam Adududdin bila dengar jawapan tadi, qala amruka ya Sa'aduddin ilayya, mai kat sini, suruh mai, fa innaka al-yawm ghairuka fi ma madha, hari ini wahai Sa'ad, kamu bukan orang yang dulu lagi. Summa qama min majlisihi, Imam Adududdin bangun daripada majlisnya, wa ajlasahu fihi wa faqama amrahu min yawma idzin, terus digantikan tempat tok guru tadi dengan anak murid. Maksudnya siapa dia? Imam Sa'aduddin, Imam Iji, tok guru dia tahu apa yang berlaku pada anak murid. Imam Adududdin Iji juga wali Allah Ta'ala. Dia tahu apa yang berlaku pada anak murid dia. Dia tahu, wahai Sa'aduddin, kamu dah jadi orang lain dah. Kamu bukan orang dulu. Bangun, ganti tempat aku. Dan mulai hari itu dia mula boleh mengajak terus, tanpa lagi mengaji dengan cara yang macam orang lain. Diberikan futuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mula terkenal beliau setelah itu. Nah, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Baik. Pelik tuan-tuan? Tak pelik. Kalau orang ni diberikan futuh oleh Allah Ta'ala, tak pelik.
Dan kisah ni bersanad, bersambung sanadnya. Cerita ni masyhur diceritakan oleh para ulama dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Imad Al-Hambali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Syuzuratuz Zahab. Sama. Satu. Itu dia. Tuan-tuan tahu siapa dia yang panggil dia? Dalam kitab ni tak diceritakan. Saya baca dalam kitab lain. Tuan-tuan tahu siapa yang main habaq dekat dia? Dan tuan-tuan tahu siapa dia yang dia kata bodoh tu? Imam Sa'duddin Tabrani kata, hang ni bodoh. Hang tak tahu kata aku dah habaq dah 3 kali dah ni. Yang main panggil tadi Sayyiduna Qadir alaihi salam. Jadi Nabi Khidir maafkan beliau. Tak apalah. Kamu kata aku bodoh pun tak apalah. Nah, anak aku mursal. Saya ni diutus oleh Nabi SAW untuk panggil kamu. Nah, maksudnya kalau kamu kata aku bodoh pun dimaafkanlah. Karena kamu tak tahu dan aku pun tak sebut secara jelas kenapa kamu dipanggil. Tujuan dia untuk tes 2 kali. 3 kali tu nak tes tengok. Betul tak dia ni sungguh-sungguh mengaji? Lepas tu dia tak bagi tahu. Dia kata, jom bangun. Tinggallah ngaji tu, kita berjalan. Kata, bukan tu tujuan aku dijadikan Allah Ta'ala. Mai kali kedua, jom bangun, jalanlah. Bukan aku dijadikan dengan tujuan. Kali ketiga, kena bodoh tu. Kawan tak tahu kata yang kata tadi tu Nabi Khidir. Nah, itu dalam kitab yang lain disebutkan kata yang datang tadi adalah Nabi Allah Khadir alaihi salam. Boleh baca Khadir, boleh baca Khidir, boleh baca Khidr, boleh baca dengan beberapa wajah. Bacaan nama Nabi Allah Khadir alaihi salam. Tamam? Itu cerita dia. Nabi ludah dalam mulut Sayyidina Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani radhiyallahu taala anhu. Kibar awliya, wali Allah Taala, diberi futuh oleh Allah dengan cara yang sedemikian. Ya Allah Taala boleh bagi keberkatan dan kemuliaan tadi pada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia Allah Taala boleh bagi benda tu. Dan bolehkah orang tadi dapat dengan cara yang cepat macam tu jadi alim tu? Sonok orang kata dia. Tak kira buat cerita pula dia tak sonok macam tu. Pakai ngangam mulut ialah. Suruh Nabi ludah. Awak ingat senang? Awak ingat senang? Benda tadi akan berlaku. Try tengok. Hidup macam tu. Try tengok buat macam tu. Kalau kita boleh jadi. InsyaAllah kalau kena ludah tu kita takkan jadi Wahabi ya. InsyaAllah. Sayyidina Imam Nafi' radhiyallahu anhu dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kerana mulutnya banyak membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Rasulullah. Nabi cium mulutnya. Kata ni, mari mulut kamu yang banyak membaca kalam Allah. Mari sini. Cium, Nabi cium mulut dia dalam mimpi dan bangun tidur. Mulutnya wangi sampai mati. Mulutnya mewangi sampai mati. Tak perlu pakai gigi apa pun. Wangi mulutnya semerbak. Kalau bercakap ni keluar wangian. Luar biasa. Sampai wafat beliau. Sebabkan kerana barakah dicium oleh Nabi SAW. Senang. Sayyidina Utbah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika mana beliau berada bersama dengan isteri-isterinya. Dia ada 4 orang isteri. 4 orang isteri ini semua pakat berebut tengok siapa paling wangi. Pakat beli minyak wangi mahal-mahal. Pakat test. Boleh lawan tak dengan Utbah? Tak ada seorang boleh lawan. Jadi akhirnya 4 orang tu kumpul jumpa dengan suami dia, tanya, abang beli minyak wangi apa nak tanya? Boleh bagi tahu tak jenama apa? Gaharu macam mana yang wangi sangat ni abang pakai ni? Maka kata Sayyidina Utbah radhiyallahu an, ini kisahnya berlaku ketika Nabi masih hidup, kata beliau. Badan saya terkena penyakit gatal yang luar biasa. Sampai saya tak tahan. Garunya tak tahan, sakit. Jadi akhirnya bertemu dengan Nabi. Bila berjumpa dengan Nabi, saya mengadu tentang perkara tersebut. Nabi suruh saya buka baju. Dan Nabi memeluk badan saya. Terkena peluh Nabi pada tubuh saya. Dan kekal wangian tersebut dan sembuh penyakit saya. Dan kekal wangian pada tubuh Nabi, pada tubuh saya sampai sekarang. Jadi baju badan dia yang wangi tadi adalah kerana terkena peluhnya Rasulullah SAW. Bukan kerana pakai minyak wangi. Kerana peluhnya Rasulullah SAW. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda-benda macam ni kita cerita bukan sonok-sonok cerita. Nak bagi dengar halwa telinga. Tak. Untuk kita ambil himmah mereka, bagaimana adab mereka, bagaimana mereka boleh mendapatkan kedudukan tersebut. Itu tujuan dia diceritakan. Lepas tu para masyaikh, para ulama kadang cerita pasal karamat para wali. Bukan sonok-sonok cerita.
Bukan sok-sok saja nak cerita. Nak cerita tadi, kenapa mereka boleh dapat macam tu? Dan kita pun bukan tuntut dengan karamat tadi. Kan kita duk mengaji ni, kita duk beramal dan seumpamanya untuk nak karamat. Seorang yang beramal kerana nak karamat, maka orang ni masih qasir, tidak sempurna pada perjalanannya. Kerana dia nak dengan karamat, dia nak dengan sahibul karamat tadi sebenarnya, nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai kepada Allah, maka dia tak tengok lagi dengan apa yang didapatkan tadi. Kalau seorang isteri seronok dengan rantai mah yang dibagi oleh suami daripada suami dia, maka dia ni masih qasir sebenarnya. Perempuan ni masih lagi tidak faham benda apa patutnya dia sayang. Dia sayang mah tu kan sayang suami dia. Bila suami bagi mah, dia lebihkan sayang mah tu daripada suami dia. Maka ni orang yang masih lagi tidak bijak dalam menilai. Sepatutnya dia akan sayang dengan siapa? Dengan yang bagi mah tu. Faham? Itu sepatutnya ni misal takrib untuk bagi dekat faham. Jadi kalau dapat karamat contohnya, dia duk tengok tentang karamat tu dibandingkan dengan Tuhan yang bagi karamat, orang ni qasir. Tapi para wali Allah Ta'ala, mereka tidak akan memandang perkara tersebut. Itu hanyalah disebut sebagai gula-gula kepada mereka, anugerah untuk memberi semangat kepada mereka dalam meneruskan jalan kepada Allah, bukan terhenti pada tempat tersebut. Kenapa? Karena kalau terhenti di tempat itu, maka dia tidak akan sampai. Al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling tidak akan sampai. Dia tak sampai kalau duduk paling tengok kat keramat dia. Tak, dia tak terus jalan nanti. Tak, dia akan terus jalan. Itu saja, hanya sebagai pemberi semangat sahaja kepada perjalanan. Tamam? Bertanyalah, jangan engkau malu pula, penuh adab, sopan dan tata susila. Ini kena tanya kepada para guru kita. Sayyidina Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW. Dan bila ditanya kepada beliau, bimanilta hadzal ilma, dengan apa kamu dapatkan ilmu ini wahai habril ummah? Maka kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan lidah yang banyak bertanya dan dengan hati yang sentiasa berfikir. Itu tujuannya. Nah, akal yang fikir dengan lidah yang banyak bertanya. Sebab tu antara perkara yang dituntut kepada para guru adalah memilih murid yang bijaksana. Murid-murid yang bijak-bijak dipilih untuk menjadi muridnya, walau seorang. Karena ini akan mewarisi ilmunya nanti. Dan karena mewarisi ilmu tadi akan menyebar luaskan dan juga akan menyambung pahalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu sebahagian guru dia bukan minat kalau murid ramai-ramai sangat pun, dia tak syok juga kalau ramai-ramai tak jadi buat apa. Tak. Kalau seorang pun sekali main mengaji dengan dia dan dia bagi sungguh-sungguh yang boleh untuk murid tadi bagi manfaat pula kepada umat, maka ini lebih utama untuk dia sampaikan. Kalau murid tadi pula diberikan dengan soalan-soalan, kalau ditanya kepada gurunya dengan yang baik, dan kemudian akal fikiran yang cerdas untuk dia menerima ilmu. Itu disebut husnul mas'alah nisful ilm. Baik soalan adalah setengah daripada ilmu. Soalan yang baik itu dah setengah ilmu dah sebenarnya. Kadang-kadang dengan soalan tadi tok guru sendiri pun boleh dapat manfaat dengan soalan daripada murid tadi. Dia kena soal. Dan ada orang bertanya ni ada sebab apa tentu. Kenapa orang bertanya? Kemungkinan soalan tadi ditanya disebabkan kerana orang yang bertanya tadi tidak tahu apa yang ditanya. Itu yang pertama. Atau dia bertanya dengan perkara yang dia tidak jelas pada perkara tersebut yang dia tanya tadi. Tadi dia tahu, yang kedua ni dia tahu tapi dia tak jelas. Dia nak dapat penjelasan yang lebih, maka dia tanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ataupun ibarat yang disoalkan tadi dia tidak faham, maka dia ingin dibukakan kefahaman terhadap ibarat tersebut. Tamam. Ataupun ada syubhah, ada syak daripada orang yang menemparkan kepada dia untuk ditanya, dia tak boleh jawab, maka ditanya pula kepada yang lebih tahu macam mana nak jawab. Ini antara kenapa tujuan ditanyakan soalan oleh para murid dan juga orang yang bertanyakan soalan. Dan ketika guru ditanya kepada kita ataupun guru menjawab dan kemudian guru mensyarahkan, kalau guru tadi tanya afahimta au fahimtum,
maka murid tadi tidak sepatutnya dia jawab faham. Kalau Tok Guru tanya faham, dia tak boleh jawab faham melainkan dia betul faham. Ni kalau Tok Guru tanya. Dan sebahagian ulama kata Tok Guru tak boleh tanya dekat anak murid faham ke tak faham. Sebab itu akan boleh menyebabkan murid tadi menipu. Dia tak mau kawan-kawan celah dia pun kata faham. Jadi kalau dia jawab tak faham, Tok Guru ulang balik. Kawan-kawan yang faham kata, dia ni, yang ni pun tak faham. Bodoh. Tu gelap kata tu. Dia malu, maka dia pun kata faham. Maka dia telah menipu pada waktu tu. Dan dia akan menerbitkan sifat nifak. Jadi munafik nanti. Jadi macam mana cara dia? Kata Imam Badruddin Ibnu Jamaah, Tok Guru jangan tanya ke anak murid faham ke tak faham. Tok Guru tanya soalan ke anak murid yang dia nak tengok dia ni faham ke tak faham. Tanya soalan. Tok Guru tanya pula soalan, buat test. Baik, kamu syarahkan balik yang saya syarah tadi. Tengok dia faham ke tak faham. Ada anak murid kadang dia faham. Saya tahu lah sebab kita pun ada anak murid. Jadi kita tanya dekat mereka, dia faham. Tapi bila dia duduk depan kita nak syarah tu, dia terus tak faham. Dia jadi jam. Itu kita pun, Tok Guru pun terus letak hukum, tak faham. Dia kata saya faham. Tapi tadi kena celah tadi tak faham terus. Terus jadi tak faham. Ada orang macam tu. Dan tu bukan semua, bukan kata ke orang lain. Saya sendiri pun sama saja kalau dekat dengan guru saya. Saya kalau Syekh Ahmad Mamduh tanya dekat saya, terus tak faham. Hak jadi faham pun tak faham. Tapi bagusnya Maulana Syekh Ahmad, dia kata dekat saya tahu kamu faham, tapi kamu tak tahu nak takbir. Dia kata itu saya. Dan memang sungguh saya faham waktu tu. Cuma saya nak takbir ayat dekat dia, macam masyayikh Arab takbir dekat orang ni, hak tu susah. Saya kata kalau saya syarah bahasa Melayu Syekh, kalau Syekh faham bahasa Melayu, insya-Allah Syekh faham. Syekh kata aku tahu hang faham. Bukti dia apa dia? Kata Syekh, bukti dia bila hang mengaji dengan aku akan tengok muka hang faham. Muka hang akan jadi bercahaya waktu hang faham. Dia kata, dia nampak muka saya ni waktu baca tu, nampak. Maksudnya Syekh dia tahu benda tu. Dia tahu kata murid ni faham ke tak faham. Dan bila kita jadi guru kita tahu. Tengok anak murid kita akan nampak muka dia faham tak faham. Kalau muka jadi kabus, bila tengok syarah tu duduk, tak faham tu. Tapi kalau syarah-syarah duduk, insya-Allah dia faham. Cuma dia nak takbir mungkin tak sampai. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang dia, atau dia duduk pula dengan murid dia, mungkin dia boleh syarah macam Tok Guru dia syarah. Sebiji. Mungkin. Yang tu yang berlaku, dan ini mujarrab, memang sungguh berlaku hatta kepada diri kita sendiri. Betul. Yang penting baik sangka guru kepada muridnya. Baik sangka. Tu sikit 5 minit kita berhenti. Bertanyalah jangan engkau malu pula, penuh adab, sopan dan tata susila. Jadi tanya. Tadi saya sebut apa tadi? Tok Guru jangan tanya ke anak murid faham tak faham, tapi tanya soalan dekat dia. Baik, ada sebahagian ulama kata tak boleh tanya dekat anak murid. Faham? Cuma anak murid pula kena jaga adab. Kalau tak faham, kena jawab tak faham. Kalau dia jawab faham, sedang dia tidak faham, maka dia telah menipu dan berdosa pada ketika tersebut. Dia berdosa. Sebab tu Imam Badruddin Ibnu Jamaah tak setuju orang tanya, Tok Guru tanya dekat anak murid faham ke tak faham. Sebab apa? Sebab dia takut boleh menyebabkan dosa pada anak murid tadi. Takut anak murid buat dosa. Jadi Tok Guru kena jaga. Jangan bagi anak murid buat dosa. Jangan tanya faham tak faham. Tanya soalan terus. Suruh dia syarah balik yang kita syarahkan tadi. Itu baru, itu lebih halus pada adabnya. Tapi kalau Tok Guru nak tanya juga, faham? Maka anak murid lah kena amanah. Anak murid kena jawab, saya tak faham. Kena jelas jawab. Ada sebahagian guru dia sabar. Dia boleh syarah sekali. Faham? Tak faham. Syarah kali kedua. Di syarah kali kedua dia akan beza dah dengan syarahan pertama. Dia akan bagi contoh lain pula. Kalau syarah contoh yang sama juga, lagi tak faham lah murid tu. Tanya kali ketiga. Kali ketiga tak faham juga. Kadang-kadang ada Tok Guru dia kata, hang ni abladun nas. Yang paling bodoh aku pernah jumpa hang. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Rabi'. Imam Rabi' antara anak murid yang batiul faham. Sangat lambat faham. Siapa dia? Imam Rabi'. Dia bukan orang biasa, imam. Bukan imam masjid kampung ni. Imamul a'immah.
penyebar kepada ilmunya Al-Imam Syafi'i, Imam Rabi'. Tapi waktu mengaji tak faham. Sampai pernah satu masalah Imam Syafi'i terpaksa mengulang kepada beliau 40 kali baru dia faham. Saya tak heran tang ulang tu. Saya tak heran tang Imam Syafi'i mengajak Imam Rabi' sampai jadi alim. Yang saya heran tu ulang 40 kali tu. Macam mana Imam Syafi'i ulang 40 kali? Itu saya heran. Maksudnya pedagogi Imam Syafi'i, kalau orang mengaji, bahagian mengajak ni bagi pedagogi, maksud jalan mengajak dia ini luar biasa. Maksud Imam Syafi'i macam mana dia nak takbir masalah yang tak dipahami tadi sebanyak 40 kali. Orang ni kalau boleh takbir kadang-kadang haddal aqsa paling tinggi 3 kali. Baik. Bertanyalah, jangan engkau malu pula, penuh adab, sopan dan tata susila. Ilmu itu gudang punya anak kunci. Banyak pertanyaan tidak akan dibenci. Kena banyak tanya, insya-Allah tak akan dibenci. Jangan kita tak tanya soalan. Karena Islam adalah agama yang membuka persoalan. Tamam? Kita bukan agama yang tidak membuka persoalan. Ada orang tak dilarang kepada murid untuk bertanya. Dilarang kepada penganut agama itu untuk bertanya. Kalau ditanya aja terus akan dicela. Jangan tanya banyak. Tanya banyak ni syaitan. Tak. Islam membuka persoalan. Tanya apa saja. Nah, kalau mampu dijawab oleh guru dia, guru tu akan jawab. Kalau dia tak mampu jawab, guru tadi akan kata apa? Saya tidak tahu. Itu senang. Ini Islam. Baik, kalau guru tadi jawab saya tak tahu, hak tu bukti keilmuan dia. Dia tahu kata dia tak tahu. Daripada dia buat pala tahu, semua nak jawab. Baik, kalau kata jawab semua pula, kalau betul semua, tak apalah. Dan kalau dia boleh jawab, takkan dia tak mau jawab waktu tu, dia tahu. Dan kalau dia tak tahu, tak jawab waktu tu, maka dia akan jawab saya tak tahu. Saya akan rujuk semula. Saya akan tengok semula. Dan ini tidak akan menjatuhkan kredibiliti seorang guru tersebut. Malah ini akan meninggikan guru tadi. Meninggikan martabat seorang guru tadi. Dan ini menunjukkan bahawa ilmu ini luas dan perlu kepada mutalaah dan murajaah selalu. Tidak boleh terhenti. Tamam? Itu maksudnya. Jadi ilmu itu gudang punya anak kunci, banyak pertanyaan tidak akan dibenci. Itu adalah istilah di Azhar. Satu ketika dulu, waktu ketika murid dah mengaji dengan tok guru dengan tempoh masa yang tertentu, tok guru akan sebut ke anak-anak murid, ajizni. Dia panggil ta'jiz. Majlis ta'jiz. Apa ta'jiz? Yani ajiz maksudnya lemah. Yani melemahkan guru. Apa maksud melemahkan guru? Ai is'alhu 'anil ilm. Tanya apa saja yang kamu nak tanya tentang ilmu. Maksud soalan tadi ditanya dengan istilah ta'jiz, maksudnya melemahkan guru. Maksud tok guru bagi tahu kat anak murid ni, kata Maulana Syekh Ali Jumaah. Dulu tok guru di Azhar dulu dia akan sebut kat anak-anak murid, ajiz ni. Lemahkan saya. Maksudnya apa dia? Tanyalah soalan sampai saya tak boleh jawab. Macam tu. Ini dalil apa? Dalil kepada kekuatan ilmu. Dalil kepada keyakinan seorang guru tersebut dan dia bersedia untuk menjawab soalan daripada para muridnya. Dan ini juga sebenarnya kalau soalan dibuka dan juga diberi peluang kepada murid untuk bertanya, sebenarnya ini adalah peluang kepada para murid untuk bersiap dengan soalan dan bersiap dalam pengajian, dan guru juga bersiap sebelum hadir. Dia kenapa jadi seronok kalau kata mai tak ada soalan ni? Tak perlu bersiap. Betul, dia ceramah perang, keluar cerita perang, habis sejam 45 minit cerita utusan Malaysia, berita harian, TV3, TV Hijrah, semua keluar habis. Anak murid tak ada faedah apa yang dapat, tak ada qawaid, dawabit apa yang dapat, tak ada faedah untuk suluk ila Allah, untuk berjalan kepada Allah Ta'ala daripada pengajian tersebut. Sebab itu jangan tidak bertanya, kena tanya. Ilmu itu gudang punya anak kunci. Jadi ilmu ni gudang dan dia ada anak kuncinya. Baik, apa anak kunci ilmu? Anak kunci ilmu adalah soalan. Anak kunci ilmu adalah soalan. Banyak pertanyaan tidak akan dibenci. Banyak bertanya bukanlah kesalahan. Tanya banyak ni bukan kesalahan. Salah sebenar kekalnya kejahilan. Yang salah adalah ketika mana tidak bertanya dan kekal dengan jahil. Itu yang salah. Jadi jangan malu bertanya dan jangan rasa bodoh ketika bertanya. Batu di antara adab soal, yang bertanya dengan yang ditanya mana lebih kuat? Kata Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah taala dalam khutbah beliau,
beliau sebutkan kata, yang bertanya lah lebih kuat daripada yang ditanya. Maka ketika mana kamu berada di tempat pertanyaan, kamu jadi bertanya, maka jangan rasa sedih dan jangan rasa lekeh, hatta dengan apa soalan sekalipun, karena kamu di tempat yang kuat. Sebab tu para guru yang nak menjawab soalan, dia akan sebut apa dia? Ajisni, ta'jiz, lemahkan saya. Bermakna dia apa dia? Yang bertanya tu kuat, yang ditanya tu dalam keadaan lemah pada waktu tu. Karena kemungkinan dia boleh jawab, kemungkinan dia tak boleh jawab. Yang bertanya, dia dah lepas dah, itrah. Dia dah keluarkan dah apa yang dalam hati dia yang ingin ditanya. Yang nak dijawab pula waktu tersebut bersedia. Dia boleh jawab ke tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, maksudnya telah ditakjizkan, telah dilemahkan pada waktu tersebut. Tapi itu bukan modal untuk seorang murid tadi kata, Tok Guru tak tahu. Tak, bukan tu maksudnya. Tapi itu adalah sebagai bukti bahawa agama Allah Ta'ala ini agama yang luas, yang tidak ada tepian, dan perbahasannya tidak akan terhenti dengan satu zaman sahaja. Faham? Itu maksudnya. Banyak bertanya bukanlah kesalahan, salah sebenar kekalnya kejahilan. Malu bertanya pastinya sesat jalan, jika tidak nanti kekal kebodohan. Kalau tanya malu, orang Melayu kita pun sendiri sebut, dalam pepatah menyebut malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Jadi jika tidak nanti kekal kebodohan. Jadi akan kekal kebodohan kita kalau kita tidak bertanya. Jika kamu ingin khidmat pada guru, ini masuk bab yang lain. Ini bab khidmat pada guru. Dan kita dah lebih 5 minit daripada masa. Cuma saya ringkaskan perbahasan ini, kalau perlu untuk kita sambung, nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Yalah, pertemuan akan datang bukan sebulan juga. Jadi saya cerita juga sedikitlah daripada perbahasan ini. Iaitu kalau kita nak khidmat pada guru, bertanyalah, janganlah terburu-buru. Kita nak khidmat pada guru, kena tanya dulu. Jangan terburu-buru nak khidmat kepada seseorang guru. Kita nak khidmat kat dia, kita pun pergi. Ini contoh apa dia? Contohnya, waktu saya sebut di bawah ni apa dia? Niatmu berkhidmat cari keberkatan, namun jangan sampai tidak kesampaian. Kita nak khidmat untuk cari berkat, nak cari barakah. Tiba-tiba tak sampai barakah tadi, jadi malapetaka pula dah. Tok Guru marah. Kerana tak kena cara. Contoh kita nak khidmat buat ayat. Dia ada tukang buat ayat kat Tok Guru contoh. Dia ni faham Tok Guru suka minum apa. Macam kalau macam saya dekat pondok, anak murid akan main tanya, saya nak minum apa? Saya akan beritahu kata ayat madu. Ayat madu lah, bukan ayat yang dibuat oleh madu. Ayat madu kata, ayat panah buah madu. Lepas tu kopi. Lepas pun tahu dah kopi saya macam mana, ada gula kata tak ada gula. Tahu dah semua. Jadi dia faham lah. Jadi yang pergi buat terus. Macam tu contohlah. Ini kata Syekh Maulana Tanwi rahimahullahu taala. Maulana Tanwi telah bercerita, dia kata, saya tak pernah urut Tok Guru saya. Saya tak pernah urut Tok Guru. Bukan kerana saya tak mau urut Tok Guru, tapi saya tak reti urut Tok Guru. Dia kata bukan tak mau urut, dia tak reti urut. Jadi dia kata ada orang yang main nak urut Tok Guru, baru main je dalam majlis. Tok Guru tua duduk lunjuk kaki, dia pun nak main khidmat ke Tok Guru. Tak tanya dah ke anak murid yang tua-tua ni. Hak duk main khidmat ke Tok Guru selalu, terus main duduk pegang kaki Tok Guru, picit kaki Tok Guru tadi dengan niat nak khidmat. Rupa-rupanya ada picit itulah tempat sakit sekali. Tok Guru pun dah kawan ni cari pertama main. Tak pernah tengok. Maulana Ashraf Tanwi kata, dia tengok tu, kawan tu Tok Guru tak kata apa. Picit tahan sakit tu. Akhirnya bertukar khidmat. Bukan dia khidmat kat Tok Guru, Tok Guru khidmat kat dia. Khidmat jaga hati dia, takut dia marah. Takut kena cekah lagi, lepas tu tak main dah. Jadi Tok Guru nak jaga hati dia, Tok Guru pula khidmat kat dia. Ini terbalik. Siapa nak khidmat kat siapa ni? Sepatutnya dia lah kena khidmat dekat Tok Guru ni, tak Tok Guru pula kena khidmat dekat dia, jaga hati dia. Duk tengok pula lagi, budak ni sekejap lagi. Baik. Niatmu berkhidmat cari keberkatan, namun jangan sampai tidak namun jangan sampai tidak kesampaian. Jadi jangan sampai tak kesampaian keberkatan tadi sampai kepada kamu. Bertanyalah pada muridnya yang tua, kesukaan guru penting, pantang dan larangnya. Jadi tanya pada Tok Guru kita, tanya dekat anak murid dia yang tua.
Apa yang Tok Guru suka, apa yang dia tak suka. Tanya yang Tok Guru, anak murid yang lama dah khidmat dengan Tok Guru ni suka apa, dia tak suka apa. Nah, jadi insya-Allah akan dapat panduan yang baik ketika mana kita nak berkhidmat kepada seseorang guru tersebut. Dan kenapa berlaku macam ni? Karena mereka telah memuliakan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka dengan khidmat mereka tadi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara pada malam ini. Moga-moga Allah taala memberikan kefahaman kepada kita, dikurniakan adab yang tinggi kepada kita untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita anak-anak dan juga keluarga yang beradab dengan para ulama, para salihin, khususnya dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bulan hadapan kita akan sambung pada bab adab ibu dan ayah dengan para guru. Ini penting untuk kita fahami bersama-sama, karena banyak kitab tidak membicarakan tentang adab ibu ayah dengan para guru, tapi saya mengarang kitab ini pada zaman yang kebanyakan ibu ayah sudah tidak lagi meraihkan adab dengan para guru. Mereka boleh mengatur para guru. Kenapa? Nanti akan dibincangkan, insya-Allah, pada babnya nanti dan pada masanya yang akan tiba nanti, insya-Allah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Mustaghfirin Sungai Tiram, dipimpin oleh Tuan Haji Zabidi, ayahanda kita, dan kemudian kepada seluruh para jemaah. Jadi kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zidna ilman wa fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azidan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin katsiran nawal hasanan fi ali qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.